Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Topik seterusnya support dan juga resistance. So, ini juga merupakan kesinambungan daripada analisa teknikal. So, berbalik kepada topik sebelum ni iaitu trend dan juga trend line. Kiranya kita dah mampu kenal pasti trend dan juga trend line, kita tak boleh terus nak trade, kita tak boleh terus ni nak melabur. Kita kena mahir juga dengan support dan juga resistance. Sebab support dan resistance boleh membantu kita untuk membuat rancangan dagangan untuk membolehkan kita memaksimalkan profit dan mengurangkan risiko rugi. Sebab dalam trading tuan-tuan dan puan-puan tak ada trade, tak ada teknik ataupun strategi maupun sistem yang orang kata apa, kebal rugi. No such thing at all. So, tanpa membuang masa terus kita kepada support dan juga resistance. So, ramai yang tahu kenapa perlu belajar, kenapa perlu faham, kenapa perlu mahir support dan resistance. Sebelum kita terus kepada segmen tersebut, kita kena tahu bagaimana, kenapa support dan resistance ni boleh terjadi. Of course, tuan-tuan dan puan-puan, price action, price movement datangnya hasil daripada supply dan juga demand. Di mana tuan-tuan dan puan-puan, supply kita tahu ialah tawaran jualan, di mana orang nak jual ke tidak. Kalau saham tu macam menarik ataupun produk yang di-trade tu macam tengah go up ataupun tengah go down untuk entry short dan sebagainya, orang tak nak jual, dia nak hold lagi sebab dia tahu boleh untung lagi. Tapi orang lain pun mesti perasan kan. Orang kata, ni boleh go down lagi, ni boleh go up lagi sebagai contoh. So, mesti dia nak join, dia nak beli. Tapi sebab tak ada orang nak jual, macam mana? Then bila dah nampak dia pergerakan yang obvious yang menguntungkan, bila orang dah nampak, of course lah yang dia tengah pegang tadi akan mula bolehlah jual. So dia pun start jual pada harga yang lebih tinggi berbanding orang tu ambil position sebelum itu. So from that's menyebabkan demand pun ada dekat situ tetapi supply kurang. Maknanya higher demand daripada supply, iaitu tawaran belian. So from that berlakunya orang kata barang hot sell lah, viral lah, macam tu lah. Disebabkan itu berlakunya harganya makin lama makin naik untuk uptrend ataupun makin lama makin turun untuk downtrend punya trend. Alright. 3 perkara utama tuan-tuan dan puan-puan yang kita kena ingat kalau kita nak mahir dalam support dan juga resistance, iaitu point ataupun titik. Nombor 2, perubahan trend. Nombor 3, signal awal trend baru. Bila kita mahir support dan resistance, kita akan tahu, okey, di sini ada satu titik ataupun senang cerita paras perubahan harga. Perubahan trend tu kan, perubahan harga yang mana memberi signal awal kepada trend baru. Begitu. Kalau harga tengah jatuh, mungkin nanti dia akan jumpa satu dekat point ataupun titik ataupun paras untuk berubah harga kepada uptrend. Maknanya orang boleh belilah dekat situ dan sebagainya. Then saya ringkaskan 3 perkara utama ni, saya sebutkan dia sebagai point of reversal, iaitu merupakan satu titik perubahan harga. Maknanya kalau sebelum ini dia tengah downtrend, bila dia jumpa satu point of reversal, dia akan bertukar arah daripada downtrend kepada uptrend. Dan syarat untuk satu paras harga tu menjadi point of reversal ialah mesti berlaku berulang kali ataupun satu kali pun dah mencukup, tapi lagi banyak kali terjadi, makin kuat, makin signifikan. Dan juga kita yang seterusnya, tempoh singkat, yang mana point reversal yang berlaku dalam tempoh yang singkat juga adalah signifikan ataupun strong lah, strong support ataupun strong resistance. Okey, untuk seterusnya, bagi nak lagi faham lagi support dan resistance, support dan resistance ni apa dia? Support ialah paras sokongan, iaitu paras harga bawah yang tidak berjaya ditembusi dan merupakan satu point of reversal ataupun paras of reversal. Maknanya kalau harga sebelum ni berada pada RM1, dia turun sampai 80 sen, tapi dia tak pergi pun, tak berjaya pergi lebih daripada 80 sen, dia naik balik kepada 85 sen atau 90 sen. So paras 80 sen tadi kita consider sebagai support. Dan juga paras 80 sen tu juga kita consider sebagai point of reversal. Dan kalau kita tengok depan-depan dia ataupun sebelum tu pun dah banyak kali paras 80 sen tu harga dia tak berjaya tembus ke bawah, kita consider 80 sen sebagai paras support yang signifikan. Begitu juga dengan resistance.
Resistance ialah paras halangan, iaitu paras harga yang ada di atas yang tak berjaya ditembusi dan juga merupakan satu point of reversal di mana let's say situasi harga RM2, tengah naik RM2, dia naik RM2.50 sampai dia jumpa RM3. Lepas tu dia tak nak pergi dah. Lepas tu dia turun RM2.70, RM2.60. So paras RM3 kita consider sebagai paras resistant. And then bila paras resistant tu berulang kali berlaku, mungkin sebelum ini, kita tengok minggu-minggu sebelum ini, bulan-bulan sebelum ini, ataupun hari-hari sebelum hari kejadian tersebut, dah banyak kali berulang kali, kita boleh consider ia sebagai point of reversal yang signifikan. Signifikan tu maksudnya apa? Kuat. Maknanya kalau point of reversal yang signifikan jarang sangat nak ditembusi. Alright. Seterusnya, aplikasi support level. Ni yang paling penting tuan-tuan dan puan. Dengar betul-betul. Paras harga yang tak berjaya tembus ke bawah, dia akan rebound kepada uptrend. Maknanya, kiranya harga tengah jatuh, dia jumpa support level yang signifikan. Kalau dia tak berjaya tembus, dia akan naik. Dia akan patah arah. Maknanya daripada downtrend kepada uptrend. Tapi, kalau dia berjaya, paras harga tembus ke bawah, downtrend akan berterusan. Means kalau harga tengah downtrend, jumpa satu paras support level yang signifikan. Macam mana nak tahu signifikan? Kita tengok pada hari-hari sebelumnya, banyak kali ke berlaku dekat paras tu. Dia jumpa paras harga tu, dia rebound. Ataupun dia naik betul ke arah. Maknanya kalau paras harga tu berjaya ditembusi, downtrend tu akan berterusan untuk tempoh yang lebih lama. And of course, nice candle tembus tu mesti besar. Tak boleh kecil, kena besar. Macam mana nak besar? Of course, kena tengok dekat chart. Don't worry, saya akan tunjuk sebentar lagi. Aplikasi resistance level macam mana pula tuan-tuan dan puan? Lebih kurang support. Cuma resistance ni paras atas. Iaitu paras harga yang tak boleh tembus ke atas. Maksudnya harga tengah naik daripada RM1 pergi ke RM2 sampai RM3. Sebelum ni dah banyak kali dah berlaku. Bila dia jumpa RM3 dia jatuh. Means itu adalah satu paras resistance yang signifikan. So, kalau dia tak berjaya tembus, dia akan rebound. Dia akan rebound kepada downtrend ataupun retrace ataupun reverse kepada downtrend daripada uptrend. Sekiranya paras harga tembus ke atas, maknanya uptrend akan berterusan. In that case, daripada RM1 pergi ke RM2 sampai ke RM3. And then someday, one day, pergi ke tinggi RM3.20. Maknanya lepas tu, harga ataupun uptrend akan terus naik lagi. Daripada RM3.20 pergi ke RM3.50, mungkin RM4 ataupun RM5. And of course, size candle tembus tu mesti besar. Maknanya, kita tengok dekat chart, kalau dia tembus paras resistance level tu besar, candlenya, kalau kecil, mungkin dia akan tak jadilah. Orang kata mungkin signal palsu kita sebutkan. Kalau besar, berkemungkinan ataupun percentage untuk diteruskan tu tinggi. Okay. And of course, tuan-tuan dan puan, bagi support dan resistance level ni, setiap penembusan mesti ada ataupun setiap breakout, tembus dan sebagainya, kena ada confirmation. Macam mana nak tahu confirmation? Of course, boleh guna volume analysis ataupun menggunakan indicator, oscillator dan sebagainya. Seterusnya SNR. Okay, SNR ni adalah singkatanlah support and resistance. Kita kena tahu tuan-tuan dan puan, SNR support dan resistance ni sebenarnya adalah interchangeable. Maknanya kalau sebelum ni di satu resistance, tiba-tiba dah ditembusi, naik ke atas, paras resistance tu akan jadi support. Kita tak boleh nak abaikan. No, dia akan jadi support. Kalau paras support tu berjaya ditembus ke bawah, harga turun lebih rendah daripada paras support tu kita tak boleh nak abaikan, tapi kita jadikan dia sebagai resistant. Itu yang dijadikan, kita sebut support jadi resistant bila ditembusi, resistant jadi support bila ditembusi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tidak bermakna apabila tembus ataupun break, paras jadi tak valid. No, macam saya cakap, kita kena anggap bahasanya dia masih lagi signifikan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, tak ada benda kebal dalam dunia ni kan. Gitu. So, kita tengok dekat chart macam mana. So, dekat sini kita boleh tengok, ini adalah counter Pelican. Okay. Kat sini tuan-tuan dan puan boleh tengok bahawasanya saya dah agak segaris awal-awal lagi sebagai contoh, harga saham jatuh ya, harga saham jatuh daripada paras kata apa ni, say dia gap down ni, apa itu gap down, dan itu kena join kelas lagi lah.
dia turun ke bawah tuan-tuan dan puan-puan, and then dia jumpa satu paras, dia tak berjaya tembus, dia pun naik balik. So kita tengok, oh ni tiba jadi point of reversal lah. So kita pun okay, buat garis awal-awal, garis melintang ni support level. And then kita tengok dia turun lagi kemudiannya, kita tengok dia tak berjaya tembus. Tak berjaya tembus. Dia naik balik. So in this case dah 2 kali. Dah 2 kali, tiba one day dia berjaya tembus tuan-tuan dan puan. Macam saya cakap tadi, kalau berjaya tembus, ada candle besar dan sebagainya, dia akan berterusan. Tengok sini, dia berjaya tembus ke bawah, dia turun lebih bawah lagi. Sampailah one day dia cuba naik balik, tetapi tak ada dia berjaya tembus ke atas. Ingat ni dah jadi support, pada awalnya dia support. Tapi bila dah berada dekat bawah, ini akan jadi resistant. Resistance level ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dia nak tembus tapi tak berjaya. Kenapa? Tak ada candle besar menyebabkan dia retrace balik ataupun dia reverse, dia turun balik. Sampailah dia create a new lower high, lower low dan sebagainya. Sampailah one day, dia slow-slow panjat dengan gigihnya, dia tembus dekat sini. Kita tengok candle besar. Okay, remember tadi sebelum ni dia adalah support. Sekarang bila harga dekat bawah, price action dekat bawah, support level ni dia jadi resistant. Remember that? So kita tengok, oh dah tembus, candle besar. So kita tengok dia terus naik lagi. Sampai dah dia tembus satu lagi resistant level. Dekat sini. Resistant yang awal-awal dia naik. Yang awal-awal dia naik macam mana tuan-tuan dan puan? Bila dia turun ni, dia turun, dia naik balik. Dia turun balik. Nampak tak? So ini jadi resistance level. So kat situ kita dah nampak lah. So bila dah break resistance level yang dah lama bertapak dekat situ berjaya tembus, harga akan terus naik. And remember, bila resistance ni dulunya jadi resistance, bila harga price action dekat atas, dia dah jadi support level. So harga akan berterusan naik lagi. So itu yang saya maksudkan, kalau dia tak berjaya tembus, dia akan rebound. In this case, lebih tengok dekat sini. Kalau dia tak berjaya tembus, dia akan rebound ataupun dia melompat balik. Okay, dia turun, naik, dia turun, dia tak berjaya tembus, dia naik balik. Begitu juga dengan kalau dia dah berjaya tembus, in this case, dia tembus dekat sini, dia akan berterusan lagi naik. Of course, immediate ataupun incoming support resistance tu juga akan mainkan peranan lah. The same situasi, the same incident akan berulang. Berulang kali berlaku. So, kalau kita nak mahir trading, kita kena mahir kenal pasti support dan resistance, dan juga kita kena mahir macam mana kita nak pilih, nak tentukan support resistance yang significant. And juga remember, candle tembus kena besar dan juga mesti ada confirmation. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada soalan, boleh hubungi saya di nombor yang tertera ataupun boleh je email. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.